Yo, apa khabar semua? Hari ini saya akan menceritakan tentang kereta Proton S90 yang sudah dilancarkan pada bulan yang lepas. Kalau anda tahu, kereta Proton S90 adalah sebuah kereta SUV jenis crossover yang ketiga dalam keluarga barisan model Proton yang telah dikemas kini pada bulan yang lepas. Anda sudah tahu tentang kereta ini disebabkan oleh video pertama saya. Kamu boleh tengok video pertama selepas tengok video ini. Saya telah membuat link di bawah tu supaya kamu semua boleh tengok video pertama saya. Kamu akan tahu tentang kereta ini. Jadi, mari kita tengok. Adakah ciri yang ada pada kereta Proton S90? Adakah diorang tampal seperti disuntik atau dieditkan? Dan apa sebab Proton dah membuat kereta Proton S90 begini? Nanti kita akan tengok tentang kereta ini. Oh, sebelum itu, jangan lupa sila subscribe, sila tekan notifikasi bawah, sila tekan suka, sila komen di bawah dan jangan lupa share pada kawan-kawan anda tentang kereta ini. Nanti saya akan membuat video akan datang pada masa yang ada. Jadi, mari kita mulakan tentang video ini. Proton X90 adalah sebuah kereta SUV jenis crossover yang ketiga selepas Proton S70 dan Proton S50 telah dilancarkan pada beberapa tahun yang lepas. Kalau kita tengok balik pada jadual asalnya, mungkin kita akan dapat kereta Proton S90 ini akan dilancarkan secara umum. Tetapi Proton terpaksa membatalkan pelancaran ini disebabkan oleh perasaan pandemik telah berlaku di seluruh dunia pada 4 tahun yang lepas. Tapi sekarang pun berita baiklah kerana Proton telah melancarkan Proton S90 pada bulan yang lepas secara umum. Kalau anda tahu, kereta ini lebih setaraf dengan kereta Proton perdana dengan mengikut kenderaan segmen. Itu teori sebenar untuk pandangan saya. Kalau anda tahu, kereta yang bersaing dengan kereta Proton S90 adalah Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8, Mazda CX-9, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Telluride dan Hyundai Palisade serta lain-lain lagi yang bersaing dengan kereta Proton S90. Tetapi kalau kamu tanya saya, mengapa Proton tak boleh menggunakan Proton S90 dengan mengikut berdasarkan daripada kereta jili singgit L ataupun jili singgit? Soalan ini saya akan terangkan secara ringkas pada topik kesimpulannya. Mari kita tengok rupa dan platform dulu. Dari segi platform dan rupa pula, kita tengok kereta Proton S90 ini telah dikategori pada kenderaan bersaiz sederhana. Kiranya kereta ini adalah kereta bersegmen D, iaitu sama taraf dengan kereta Proton perdana yang saya dah katakan secara mengikut teori sebenar tadi. Dan kereta ini adalah enjin hadapan dan patron roda hadapan. Secara jujurnya, kereta ini boleh digunakan atas jalan yang rata ataupun jalan yang tak sekata dalam mengikut keadaan sederhana seperti kawasan kampung dan kawasan luar bandar. Tentulah kereta ini tak boleh digunakan atas jalan yang tak sekata dalam keadaan ekstrim macam ni seperti Toyota Fortuner, Toyota Hilux dan lain-lain lagi. Tentu tak boleh sebab kereta ni bukannya kereta SUV jenis Jeep untuk nak membuat luar jalanan sahaja seperti dalam keadaan macam tu. Kalau anda tahu, kereta ini menggunakan platform Geely Civic di mana platform ini yang digunakan pada Geely Jazzy dengan radar RD6 selain menggunakan platform CMA. Kalau kita tengok rupa hadapan dan belakang pula, rupa hadapan dan belakang memang sama dengan kereta Geely, iaitu mengikut berdasarkan daripada kereta Geely Howjet ataupun kereta Geely Okawagon di seluruh dunia. Memang 100% sama, tetapi ada perbezaan antaranya grill dengan rupa belakangnya, di mana kereta ini yang menggunakan grill pada rupa hadapannya menggunakan grill jenis busuk abadi atau dalam bahasa Inggeris iaitu dipanggil sebagai alternate bore grill. Hampir macam corak kain songket, kain batik
kain baju kebaya ataupun kain baju baba nyonya yang mereka guna tu, kerana Proton nak mengambil rear ini supaya dia menyebabkan dia buat lebih elegan dan lebih premium, supaya dia mempunyai elemen baru dari budaya Malaysia. Manakala bagi rupa belakang pula, kita tengok ada tulisan Proton pada di bawah hiasan bonet yang menyambung dengan lampu belakangnya dan membuatkan rupa belakangnya lebih sempurna daripada yang asal. Saya rasa rupa hadapan dan belakang pun lebih sempurna daripada yang asal disebabkan oleh mengikut trending baharu serta membuatkan lebih elegan dan lebih premium, lebih macam profil yang tinggi sampai sederhana. Selain itu, dalaman pula memang 100% sama dengan yang asal dengan menukarkan posisi memandu dari bahagian kiri kepada bahagian kanan. Yang paling menarik adalah kereta ini kali pertama mempunyai butang hidupkan enjin membentuk petak. Ya, kita tahu sebenarnya kebanyakan kereta ini mempunyai butang hidupkan enjin membentuk bulat kan. Sekarang ni dia masih berbeza daripada kereta-kereta lain. Sayang sekali kereta ini tak ada Android Auto dengan Apple CarPlay, tetapi kamu boleh guna Bluetooth, Wi-Fi atau sebagainya lah. Bukan itu saja, malah kereta ini mempunyai 6 atau 7 kerusi orang dewasa secara individual, di mana bagi versi 7 kerusi kamu akan dapat 3 kerusi individual di baris tengah. Manakala kalau bagi versi 6 kerusi pula, kamu akan dapat 2 kerusi pengembangan juga di baris tengah. Kalau anda tahu, ketiga-tiga varian Proton S90 iaitu versi standard, eksekutif dan premium adalah mempunyai 7 kerusi untuk seisi keluarga. Manakala bagi varian flagship iaitu varian yang tertinggi daripada varian premium, kamu akan dapat mempunyai 6 kerusi bukan sahaja untuk sebagai kereta keluarga, malah boleh digunakan oleh golongan sederhana tinggi ataupun golongan tertinggi seperti Dato' Bandar, selebriti terkenal, Perdana Menteri, Yang Di-Pertuan Agong dan sebagainya. Sebab tentang kerusi ini, kalau kita tengok versi 7 kerusi bagi baris yang kedua pula, kita tengok baris yang kedua ni dia kelihatan lebih sempit dari segi jangkaan kita. Dalam realitinya dia lebih sedikit sempit tapi kelihatan sederhana dan selesa. Manakala bagi baris yang ketiga pula, kita tengok dia lebih selesa tetapi ruangan kaki lebih anjak sikit dan membuatkan kita rasa mencangkung dan penat apabila nak duduk sambil perjalanan yang jauh. Bagi saya, bolehlah, tak ada masalah bagi kereta ini. Itu sebagai inisiatif utama sebelum akan dinaik tarafkan. Dari segi enjin dan kuasa pacuan pula, kita tengok kereta Proton S90 telah menggunakan 1.5 liter enjin TGDI, di mana enjin ini adalah enjin 3 silinder dengan turbo versi petrol atau gasolin. Bukan itu saja, kereta ini juga dilengkapi dengan 48 voltan bateri dengan sistem motor elektrik. Kiranya kereta ini adalah kereta crossover jenis hybrid sederhana, kerana bateri dengan sistem motor elektrik sebagai penggunaan sampingan semasa perjalanan. Dan kuasa pacuannya adalah sebanyak 177 kuasa kuda untuk kuasa maksima dan 255 Nm untuk kuasa torque. Manakala bagi 48 voltan bateri dan sistem motor elektrik pula menghasilkan sebanyak 14 kuasa kuda untuk kuasa maksima dan 52 untuk kuasa torque. Kiranya sudah cukup kuasa pacuan untuk kita nak buat lencang kan, sebab kereta ni adalah kereta keluarga, bukan dia kereta sport yang kita masih guna lagi. Selain itu, kotak gear yang digunakan pada kereta Proton S90 adalah 7 kelajuan versi DCT ataupun kita kenali sebagai kotak gear transmisi jenis dual clutch atau clutch berkembar. Bukannya versi CVT yang kita pernah guna masa sebelum itu, tetapi mereka guna DCT yang digunakan pada kereta Proton S50 dan Proton S70.
Dari segi harga pula, kita tengok kereta Proton S90 ini mempunyai 4 varian dengan mengikut ciri masing-masing, iaitu varian standard, eksekutif, premium dan flagship. Kalau kita tengok harga standard pula, harga standard adalah sebanyak RM123,800 Malaysia. Manakala bagi harga eksekutif adalah sebanyak RM113,800 Malaysia. Selain daripada itu, harga premium pun adalah sebanyak RM144,800 Malaysia. Akhir sekali adalah harga bagi varian tertinggi, varian flagship adalah sebanyak RM152,800 Malaysia. Kiranya semua harga kereta Proton S90 adalah harga mampu milik dengan separuh bajet dan bajet sederhana. Sekurang-kurangnya kereta ini masih dikategori pada harga kereta segmen D kerana ia sudah mencapai lebih daripada RM150,000 Malaysia. Jadi itulah sedikit tentang kereta Proton S90 yang telah dilancarkan pada bulan yang lepas. Kita sudah tahu Proton telah mengambil inisiatif utama untuk membuat kereta Proton S90 yang mempunyai bajet sederhana semenjak frasa pandemik telah berlaku di seluruh dunia. Hal ini terjadi kerana Proton telah berfikir rasional untuk membuat kereta bersegmen SUV dengan kereta bersegmen D sama taraf dengan kereta Proton perdana dengan yang mampu milik sebagai rancangan baharu untuk menghargai alam sekitar dan mengurangkan pelepasan karbon untuk menggunakan teknologi enjin hijau ke arah menetapkan standard baharu dalam mobiliti mampat. Kalau anda tanya saya, kenapa Proton tak boleh menggunakan Geely Single L sebagai Proton S90? Secara jujurnya tak boleh sebab kereta Geely Single L memang kereta bersegmen D sesama taraf dengan Geely Howyer atau Geely Okawagon. Tetapi kalau anda nampak perkataan L tu pada kereta ini, bermaksud kereta ini adalah kereta mewah, iaitu dia lebih atas daripada kereta Geely Howyer ataupun Geely Okawagon. Maknanya tak sesuai langsung. Begitu juga dengan Geely Single biasa. Kalau kita tengok Geely Single biasa ni adalah kereta coupe, tapi dia pun kereta coupe SUV sebenarnya. Tentu tak sesuai, tetapi dia boleh sesuai sebagai Proton S80. Mungkin kita tak pasti lagi. Bolehlah. Saya tak pasti lagi Proton S80 akan dilancarkan pada tahun ini ataupun pada tahun yang akan datang. Mungkin saya rasa tak boleh lah sebab kereta ni, kalau kereta SUV coupe ni, dia direka khas untuk bagi kereta mewah, kereta premium macam kereta Mercedes dengan kereta BMW. Itu memang tak boleh. Sebenarnya itulah kenapa kereta Proton S90 tak boleh mengikut berdasarkan daripada kereta Geely Single L. Tapi kita ada masalah tentang kos pembaikian tentang kereta hybrid seperti Proton S90. Kita tahu sebenarnya ia adalah salah satu penanda baru untuk rancangan seterusnya. Hal ini mengakibatkan kebanyakan bengkel mekanik perlu dinaik taraf untuk mengetahui tentang kos penyelenggaraan atau kos pembaikian bagi kereta hybrid, kereta elektrik dan kereta hidrogen akan datang. Selain daripada membaiki kereta enjin pembakaran dalaman, kita tahu kalau waranti kereta elektrik, kereta hybrid atau kereta hidrogen akan habis tempoh, maka kita tak boleh bawa ke pusat servis kecuali bawa ke bengkel mekanik untuk membaiki. Kalau kita bayangkan, adakah bengkel mekanik akan membuat begitu disebabkan naik taraf? Kalau ya pun, kita boleh bawa dia ke untuk membaiki, kos pembaikian bagi kereta-kereta yang ada. Kalau tak boleh, cuma pusat servis pembuatan kereta saja ada, akan menjadi bermaharaja rela. Jadi itulah sedikit tentang video itu. Saya harap kamu akan menghargai sangat tentang video ini. Sebelum saya habiskan, jangan lupa sila subscribe, sila tekan notifikasi bawah, sila komen, sila share dan sila tekan suka kalau suka video ini. Dan jangan lupa tentang video akan datang nanti, mungkin kita akan tengok nanti pada masa yang akan datang.
Oh, saya dah buat link di bawah tentang video yang pertama saya. Kamu boleh tengok video ini kalau ada masa. Jadi itu saja. Jumpa lagi video akan datang. Bye bye.